Okey, sebelum cikgu nak jawab soalan tu, cikgu nak recap balik apa yang kita belajar dalam bab garis dan sudut ni. Kita kenal ada beberapa jenis sudut kan? Okey, yang pertama adalah sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus kita tahu dia garis lurus yang mana sudut dia adalah 180 darjah nilai dia. Okey, yang kedua kita kenal sudut reflect. Dia lebih daripada 180 darjah. Okey, dan yang ketiga kita kenal juga pada awal tu kita kenal sudut putaran lengkap. Maknanya lengkap sepenuh lah kan. Kalau penuh tu nilai dia 360 darjah. Okey, ini 3 sudut awal yang kita belajar sebelum tu. Okey, kemudian kita ada belajar juga kalau kita tambah 2 sudut, dia akan hasilkan 3 jenis sudut yang lain. Okey, yang pertama adalah sudut pelengkap. Okey, cikgu cakap hari tu macam mana cara nak kenal sudut pelengkap sebab dia ada L kan. Okey, jadi sebab dia ada lengkap, jadi kita tahu kalau sudut pelengkap dia adalah hasil tambah A dengan B tu, hasil tambah dia akan dapat 90 darjah. Macam mana cara nak ingat sebab dia ada lengkapkan huruf L. Okey, yang kedua adalah sudut penggenap. Sudut penggenap pula bila A campur dengan B dia akan hasilkan 180 darjah. Okey, dan yang ketiga ni nama dia sudut konjugat. Sudut konjugat ni dia bila kita tambah dua hasil ni akan hasilkan 360 darjah. Okey, ini 6 jenis sudut. Okey, ini 3 jenis keadaan lah. Yang mana sudut tu dia ada berkait dengan garis. Okey, yang pertama adalah sudut yang berkait dengan garis bersilang. Okey, yang mana kita tahu kalau sudut bertentang bucu nilai dia sama. Maksudnya A dengan C sebab dia bertentang bucu, nampak sudut tu bertentang. Kan dia berlawan kan? Okey, jadi nilai dia adalah sama dan sama juga dengan sudut yang ke atas dan bawah ni yang warna kuning ni. Nilai dia pun sama. D dengan B nilai dia sama. Okey, dan keadaan yang kedua adalah sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, kat mana sudut bersebelahan tu? Dekat sini. Ni, kalau ni garis lurus, sudut bersebelahan tu antara A sama ada A dengan D ataupun B dengan C ataupun A dengan B. Sudut bersebelahan. Okey, apa hubungan sudut bersebelahan ni? Sudut bersebelahan ni hubungan dia pada garis bersilang dia akan hasilkan 180 darjah. Okey, kenapa 180 darjah? Sebab kalau kita tengok dia bersilang ni, okay, dia duduk pada garis lurus. Jadi kalau A dengan D ni kan dia duduk pada garis lurus. Jadi kita tahu garis lurus 180 darjah. Itu sebablah bila kita gabungkan dua ni, hasil dia adalah 180 darjah. Okey, cikgu teruskan. Okey, keadaan yang kedua adalah garis selari dan garis rentas lintang. Okey, garis selari kalau nampak dekat sini yang warna biru ni, ini adalah garis selari. Okey, yang warna merah tu adalah nama dia garis rentas lintang. Nampak dia dah label kat sini. Okey, apa yang jadi kalau ada dua jenis garis ni? Okey, dia akan hasilkan 3 jenis sudut. Okey, yang pertama adalah sudut sepadan. Okey, yang mana kalau kita tengok dekat dalam gambar rajah ni, P dengan S, sudut sepadan. Dia sama keadaan dia. Kalau macam ni, bawah ni pun macam tu. Sama. Okey, yang kedua adalah sudut selang-seli. Kalau kita tengok sudut selang-seli, dia boleh menghasilkan bentuk Z. Kalau kat sini dia bagi contoh R dengan S. Okey, kita tengok R. Dia boleh membentuk huruf Z. Nampak? Okey, ini nama dia sudut selang-seli. Yang mana nilai R dengan nilai S tu sama nilai dia. Kalau R tu 120, S pun 120. Okey, dan yang seterusnya adalah yang keadaan yang ketiga adalah sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni yang mana? Sudut pedalaman ni dia duduk antara dua garis selari. Ini garis selari. Okey, dia bagi contoh ni kat sini Q dengan S, nampak dia duduk kat dalam dua garis selari ni. Okay, itu sebab kita panggil nama dia sudut pedalaman. Dia duduk kat dalam. Apa hubungan dia? Bila gabung sudut pedalaman ni dapat 180. Bila kita gabung dapat nilai dia 180 darjah. Okey. Okey, ini 3 jenis sudut yang terhasil
akibat daripada hubungan garis selari dengan garis rentas lintang. Kita tengok yang ketiga ni adalah sudut dongak dengan sudut tunduk. Okay, ini sebenarnya dia relate dengan yang sebelah ni juga tau. Dia berkaitan dengan garis selari dengan garis rentas lintang juga. Okay, cuma dia dah dikecilkan sikit. Macam mana kita nak kena sudut dongak? Sudut dongak, cara dia kita kena tengok, labelkan daripada pandangan mata. Dia mesti kena ada garis mengufuk. Pandangan mata tu mesti ada garis mengufuk. Kemudian dongak ke arah mana. Jadi kalau kat sini dongak selalunya mestilah ke atas kan, dongak. Jadi sudut dongak tu antara garis mengufuk tu dengan pandangan yang kita dongakkan tu. Sudut tunduk dia berada dekat antara garis mengufuk yang pandangan mata ke depan dengan pandangan kita tunduk. Dalam raja di sebelah P, Q, R dan UTS ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, terima kasih Cancif. Maklumat yang dia bagi tahu dekat kita adalah garis lurus. Okey, garis lurus dan dua garisan tu adalah PQR dengan UTS. Okay, jadi kita gariskan UTS dengan PQR dekat bawah ni. Okey, sekarang kita nak cari nilai X. Okey, nilai X berada dekat sini. Okey, maklumat dia bagi 135 dengan 42. Setiap maklumat ini bagi tu mesti ada function dia. Okey, kita tengok apa function 135 ni. Okey, kalau kita nampak X tu dia adalah dia sudut selang-seli. Kalau awak tengok 180. Dia selang-seli kat sini. Jadi kalau sudut X tu nilai dia dekat sini, dia akan sama juga dengan sudut yang berada dekat sebelah 135 tu. Jadi kita tahu nilai X tu berada pada garis lurus. Dia berada pada garis lurus. Jadi 180. Yes, 180 darjah. Tolak dengan 135 darjah. 135 darjah. Jadi dapatlah nilai X 45 darjah. Okay. So kita dah guna maklumat yang pertama 135 tu. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai Y. Okey, kita tahu X kita tadi ni 45 darjah, tuliskan siap-siap dekat sini. Okey, sekarang kita nak pergi tengok 42 ni, apa function 42? Okey, kita tengok kalau 42 tu dia adalah berselang-seli dengan STR. Nampak? Dia berselang-seli. Maksudnya nilai 42 kat bawah ni dia akan sama dengan nilai yang dekat atas ni. So sini pun nilai dia 42. Okey. Dan kita tahu Y ni berada pada garis lurus. Jadi kita bolehlah cari nilai Y. Jadi sebab yang ini kita dah tahu nilai dia. Sebelah kanan pun kita dah tahu nilai dia. Kita bolehlah cari nilai Y. Jadi nilai Y 180 tolak 45 tolak 45. Ya, tolak 45 tolak 42. Dapat 93 darjah. 42 belah kanan. Cikgu. Yes. Saya dapat 93 tu, saya ambil 135 tu tolak 42 baru dapat 93. Boleh juga Akil, cikgu nampak awak ambil yang ini kan, Z yang ini. Yang atas ni, yang ini dengan ini kan. So 135 kat bawah ni nilai dia kat sini 135 lah maksudnya kan. Yang belah kanan ni 42. Jadi awak ambil 135 tolak dengan 42 pun boleh. Dapat 93 macam ini cara alternatif. Yang ini pun boleh, tak salah. Okey, soalan nombor 2. Dalam rajah di sebelah PQRS ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, terima kasih. Dia bagi tahu PQRS adalah garis lurus. Jadi kita gariskan dulu. Okey, dia suruh kita cari sama X dengan Y juga. Okey, maklumat kat sini dia bagi 74, 52 dengan 110. Okey, sekarang ni kita tengok apakah hubungan X dengan 74. X tu dia ada hubungan sudut pedalaman. Kita tengok kat sini. Dia nampak tak dia sudut pedalaman dengan 74?
Kita tahu sudut pendalaman mesti nilai dia 180. okey 180 darjah. Okey, kita tahu satu lagi nilai adalah 74 kan? Jadi tolak je lah. Tolak dengan 74. Okey, dapatlah nilai dia 106 darjah. Kita tengok soalan Y pula. Okey, so kita dah guna 74. Okey, soalan Y pula. Kalau kita tengok soalan Y, dia adalah zigzag. Zigzag dengan mana? Dia zigzag dengan 110. Nampak tak? Tapi dekat sini dia dah bagi satu nilai, dia dah bagi 52 macam Akil buat tadi. Cara Akil buat tadi. Satu dia dah bagi 52. Jadi boleh kita cari nilai Y tak? Y sama juga 110 darjah tolak 52. tolak dengan 52. Dapat nilai dia 58. 58. Okey. Ini jawapan untuk Y. Okey. Soalan yang ketiga. Dalam rajah di sebelah QRST ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, terima kasih Arik. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari nilai X dan Y. Sama je keadaan dia. Dia bagi dua sudut, 25 dengan 125. Okey, sekarang ni kita cari nilai X dulu. Okey, dia bagi tahu situ QRST adalah garis lurus. Yang ni adalah garis lurus. Cikgu gariskan. So dia adalah garis rentas lintang. Yang dua lagi ni adalah garis selari. Okey, jadi kita nampak 125 ni macam sama tak dengan X? Sama. Yes. Jadi nilai X dia adalah 125. sepadan dengan sudut 125 darjah. Okey, jadi X nilai dia adalah 125 darjah. Tak payah pun buat pengiraan sebab kita tahu dia sepadan dengan 125. So dua ni dia sepadan. Okey, dia sudut sepadan. Itu sebab nilai X tu samalah 125. Tak payah pengiraan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Dia minta kita cari nilai Y. Okey, nilai Y, okey, 125 kita dah guna. Okey, sekarang ni apa function 25? Okey, sekarang ni kita tengok, kita nak cari nilai Y. Okey, cikgu nak awak tambah lagi satu garis selari dekat situ. Tambah sendiri, garis selari dekat sini. Okey, tambah sendiri garis selari. So, selari atas ni. Okey, jadi kalau sifat dia selari, automatik nilai yang dekat sini, nilai yang dekat sini ni sepadan dengan bawah kan. So nilai 2 ni akan hasilkan dia 125. Cuma kita nak kena tahu nilai yang dekat bawah ni. Tolak. Jadi kita nak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu nilai tu? 5. Okey, nampak tak 25 ni dia berselang-seli kan? Kita nampak dia akan hasilkan garis sudut selang-seli. Jadi maksudnya kita tahulah nilai dekat bawah ni adalah 25. Okey, tadi kita tahu total dia adalah 125 kan? Jadi boleh cari nilai Y. Boleh. 125 darjah tolak 25 darjah. 100 darjah. Jadi nilai dia 100 darjah sahaja. Kita pergi soalan yang ke-6. Dalam rajah di sebelah X dan 25 darjah ialah sudut pelengkap. Cari nilai X dan Y. Dia bagi sudut pelengkap. Okey, ingat lagi tak sudut pelengkap apa dia punya nilai? 90 darjah. Ya, sebab dia huruf L, lengkap. Jadi dia adalah 90 darjah. Maksudnya gabungan X dengan 25 ni mesti hasil dia 90 darjah. Jadi X sama dengan 90 tolak 25. okey, betul. 90 tolak 25 darjah je. Dapat berapa jawapan dia? 65. 65. Okey, dapat jawapan 65 darjah. Kita tengok Y. Okey, kalau tengok semua ni, nampak ini adalah satu putaran lengkap. Kan? Okey, kalau satu putaran lengkap, berapa nilai sudut dia? 360. 360 darjah. Jadi kita check. Semua nilai sudut kita tahu tak?
Yang sini kita tahu, 60 kita tahu, Tahu, 92 semua tahu. Jadi Tahu. cari nilai Y je. Okay, macam mana nak cari nilai Y? So Y, cikgu buat macam ni lah. 360 darjah tolak dengan 90 darjah. Okay, cikgu ambil ni terus 90 darjah lah ya. Okay, tolak dengan 60 darjah tolak dengan 92 darjah. Okay, dapat 118 darjah. Macam tu je. Okay, soalan yang ketujuh. Raja di sebelah menunjukkan garis lurus POR. Cari nilai X dan Y. Garis lurus POR. POR. Okay, dia garis lurus. Sekarang ni kita tengok X tu dia berada pada garis lurus dengan 100 Dari dengan 180. 20 darjah. Okay, boleh dapat nilai X tak? Boleh. 120 tolak 180. Ha, 60. X sama dengan 180 darjah tolak Tolak dengan 100 tolak Tolak dengan 20. 20 darjah. 60 darjah. Dapat berapa? Kalkulit. 60. Okey, 60 darjah. Okey, itu nilai X. So nilai Y 180 darjah tolak je dengan 84. 96 darjah. Jawapan dia Dapat 84. jawapan dia adalah 84. 84 Tunggu. darjah. Masteri kendiri soalan nombor 4. TSR ialah garis lurus seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Cari nilai X dan Y. TSR gariskan dulu, garis lurus. Okey, kemudian dia suruh cari nilai X dengan Y. Okey, kalau tampak yang garis lurus dia bagi tahu ni dia adalah garis rentas lintang. Garis rentas lintang dengan siapa? Dengan ni. Ini kita punya selari kita. Ini selari yang ini dengan yang ini. Okey. So dia adalah garis rentas lintang antara dua garis selari ni. Okey, jadi oleh dengan itu boleh dapat relate tak 135 ni sama dekat mana? Okey, sama dekat sini. Sama dengan X. Tak. Dekat tempat sini kan? Ha. Okey, jadi Ha. 135 ni duduk sama dengan sini. Dekat tempat sini. Jadi, kita letakkan labelkan dia 135, duduk dekat sini pun nilai dia 135. Kan? Sebab kenapa? Sebab dia adalah sepadan. Okey, jadi boleh cari nilai X tak? Betul. Dia duduk pada satu putaran lengkap ni. 360 Okey, jadi berapa Hafiz? Tolak 300. 360 tolak 35 Okey. tu tolak 86. Yes, tolak 86. Itu cara dia. Okey, relate kan? Okey, jadi dapat jawapan dia adalah 139. Okey, sekarang kita pergi cari Y. Tadi kita dah guna 135 kan? 135 kita dah guna. Sekarang kita nak guna 86. Apa function 86 kat sini? Kalau tengok dia adalah berselang-seli dekat sini. Okey, nampak dia berselang-seli. Maksudnya kalau sini 86, mana selang-seli dia? Dekat sini. Kan? Jadi dekat situ pun nilai dia 86. 86. Okey, jadi boleh dapat tak nilai Y? Y adalah dia sudut pedalaman. Nampak sudut dalaman ni? Jadi Sudut 180. dalaman. 80 Jadi 180 nilai Y adalah 180 180 tolak. tolak 86. Betul. Tolak dengan 86. Dapat jawapan dia berapa? 94. Lambat lah. Okey, koyo 104. laju. 94. 94. Okey, thank you. Koyo.